Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam perpaduan buat tuan-puan semua. Terima kasih kerana bertemu lagi kita pada hari ini. Jadi hari ini Kak Suzy memilih tajuk, kalau kita ada emas, kita nak pakai duit, kita perlu gadai, arahnu ataupun kita perlu jual. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab ni? Kenapa gambar saya tak sharp Okey, jadi kita nak jual ke atau kita nak masuk arahnu? Kita dah ada emas ni. Okey, jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu jual ke atau arahnu? Okey. Mana satu? Okey. Jadi hari ni Kak Suzy akan buat perkongsian yang mana kurang lebih tuan-puan boleh jadikan ianya sebagai satu panduan. InsyaAllah manalah tahu akan datang ianya berguna untuk diri tuan-puan. Mungkin hari ni belum berguna lagi kan, tak nak guna lagi ke, atau just tuan-puan kumpul sahaja ilmu-ilmu tentang emas. Manalah tahu ke satu hari keperluan tuan-puan betul-betul nak pakai duit, mungkin ilmu ni akan berguna. Okey, jadi bila tuan-puan ada emas, okey, soalan dia yang selalu orang tanya, nak gadai bila, nak jual tu bila? Betul tak? Tuan-puan macam confused. Kak Suzy, emas saya ni saya perlu gadai ke jual? Gadai ke jual? Okey. Jadi mana satu? Kan? Okey. Selalu Kak Suzy beritahu tuan-puan. Okey, yang pertama, tuan-puan kena tengok. Okay? Kalau dalam amount yang kecil, okay, katakanlah tuan-puan menggadai emas 1 dinar. 1 dinar sekarang kurang lebih kalau tuan-puan gadai boleh dapat dalam amount 1,000. Okey, kurang lebih lah, mungkin 900 lebih 1,000 tengok tempat. Okey, katakanlah tuan-puan boleh dapat 1,000 contoh. Okey, kalau biasanya mana-mana pelanggan Kak Suzy kalau mereka menggadai tu dalam satu amount yang kecil dan dia rasa amount tersebut dia boleh tebus antara kurang lebih 6 bulan ke setahun, Kak Suzy lebih cadangkan tuan-puan untuk gadai. Kenapa? Okey, sebab apabila tuan-puan gadai, maka tuan-puan akan dapat pinjaman daripada gadaian tersebut kurang lebih 70% ke 80%, kadang-kadang ada tempat pun 60 ke 65%. Tengoklah. Bermakna tuan-puan takkan dapat jumlah penuh. Tuan-puan hanya dapat dalam amount macam tu. Bermakna contoh tadi kalau gadai 1 dinar, kurang lebih dia akan dapat 1,000. Contoh sebab 1 dinar sekarang harga dalam 1,400. Okey, gadai lebih kurang lah dapat 1,000. 1,400, sekejap kita kira Kita ambil kalkulator. Okey, 1,400 times katakanlah 8. Lebih kurang lah dapat 1,000. Jadi Kak Suzy bagi bahasa mudah dia 1,000. Contoh tuan-puan ada emas 1 dinar, tuan-puan nak perlukan duit RM1,000. Kokok lah ni hujung tahun nak jalan ke apa kan. Okey. Jadi tuan-puan perlukan duit 1,000. Okey, boleh pergi gadai. Jadi RM1,000 yang tuan-puan nampak tu, insya-Allah tuan-puan dah buat congak-congak, mungkin boleh tebus dalam masa 6 bulan. Jadi RM1,000 ni tuan-puan dah bahagikan 6 bulan. Kurang lebih setiap bulan tuan-puan akan bayar dalam RM166. Okey, katalah genap RM200. Mungkin 5 bulan tuan-puan dah boleh tebus balik emas tuan-puan tu. Jadi tuan-puan dapat balik emas. Kelebihan kalau kita gadai emas ni, tuan-puan boleh beli balik pada harga yang murah sebenarnya. Okey, bayangkanlah untuk 1 dinar kalau tuan-puan beli baru, tuan-puan perlu bayar dalam 1,400. Tetapi kalau tuan-puan gadai awalnya, tuan-puan untuk tebus balik hanya tuan-puan perlu bayar RM1,000 untuk 1 dinar. Sedangkan harga 1 dinar sekarang 1,400. Nampak tak sini? Jimat RM400. Okey? Jadi kalau tuan-puan keperluan ni tuan-puan memang bajet kecil. Okey. Tuan-puan yang loan ni kecil, Kak Suzy amat sarankan tuan-puan pergi gadai. Sebab tu selalu kalau pelanggan Kak Suzy tanya, Kak Suzy akan tanya apa keperluan dia, berapa banyak dia nak. Jadi kalau dia kata amount kecil macam ni, macam contoh kalau dia kata 1,000 je, okey, pergi gadai dulu 1 dinar. Okey? Emas public gold jangan risau, tuan-puan pergi mana-mana insya-Allah akan diterima untuk gadaian. Kerana emas public gold ni lebih mesra arahnu. Kita panggil dia mesra arahnu. Okey, kenapa mesra arahnu? Kerana kebanyakan arahnu di Malaysia ni menerima emas public gold untuk gadaian. Kalau tak percaya tuan-puan pergi. Tapi satu sini Kak Suzy nak bagi tahu, jangan pergi Yapim. Yapim memang tak terima emas apa-apa jenama luar. Dia terima emas dia je. Senang terus sebab nanti kan tuan-puan komplain pula pada Kak Suzy. Berapa kali dah ni Kak Suzy sebut benda ni. Okey? Jadi
Kak Suzy pun memang dah pernah pergi cuba, try juga kan. Pelik ke kenapa dia tak nak terima kan? Rupanya dia ni tutup pintu dekat rumah orang-orang lain. Dia hanya terima untuk dia punya aja, emas je nama Yapim je. It's okay, kita ada banyak lagi pilihan, jadi pergilah tempat-tempat lain. Okay, nampak. So itu adalah keperluan tuan-puan. Kalau amount yang kecil, tuan-puan rasa dalam tempoh 6 ke setahun, tuan-puan boleh tebus balik, pergi gadai. Sebab tu kita kena buat calculation ni. Kena tanya, kena tengok. Tuan-puan kena tahu anggaran harga. Kalau kita nak buat calculation dari rumah lah. Kalau dah sampai tempat gadaian, boleh juga. Tapi dia akan jadi blur-blur blank-blank. Okay. So kalau nak pendapat Kak Suzy, nak Kak Suzy tolong analisis kan? Okay. Nanti hubungi Kak Suzy. Tengok dekat bio link, ada nombor kontak Kak Suzy. Kak Suzy akan bantu. Okay. Sebab Kak Suzy ni agak terror jugalah part-part gadaian ya. Ni ada soalan Pak Men. Okey Pak Men, saya nak tukar rantai-rantai emas ke Public Gold. Macam mana? Maknanya nak tukar rantai-rantai emas kepada Public Gold. Jadi nak tukar kepada Gold Bar. Betul ya Pak Men? Okey. Kalau Pak Men nak buat macam tu, nak tukar rantai emas semua, boleh Pak Men bawa semua rantai-rantai emas tu pergi mana-mana branch Public Gold yang terdekat. Okey, nanti rantai-rantai emas tersebut kena jual dahulu. Okey, lepas dah jual, Public Gold akan bagi Pak Men ni harga yang tinggi. Kerana Public Gold memang menawarkan harga yang tinggi sekiranya sesiapa menjual balik mana-mana emas mereka ke Public Gold. Yang bukan jenama Public Gold lah. Okey, jadi Public Gold akan beli pada harga yang tinggi. So, Pak Men dah dapat duit. So, dapat duit tu, belilah Gold Bar. Yang mana bersesuaian dengan berapa tunai yang Pak Men dapat. Sama ada nak sepenuhnya terus tukar jadi Gold Bar, pilihlah item-item mana, ataupun nak top up sikit pun boleh, nak kurangkan sikit pun boleh. Sebab itu duit kita dah, jadi kita pilih mana yang kita nak. Kenapa gelap tadi? Okey, jadi itulah caranya Pak Men. Pak Men dah daftar belum dengan Public Gold? Kalau belum daftar, nanti saya nasihatkan Pak Men daftar dahulu supaya senang transaksi tu berlaku dan Pak Men nanti boleh tengok transaksi buyback dekat Public Gold dan juga beli baru di Public Gold. Kalau Pak Men belum daftar lagi, nanti kontak saya, Kak Suzy, di bio saya, mesej saya sekarang, cek bio link saya. Nanti saya akan bantu Pak Men macam mana untuk pendaftaran. Ataupun kat situ pun ada button untuk pendaftaran. Ikut saja step yang Kak Suzy bagi. Supaya senang nanti Pak Men pergi sana, ID dah ada, nanti staff buat lagi cepat. Okay? Kalau tak, dia akan ambil masa sikit untuk proses pendaftaran tu. But it's okay. Mana-mana senang sangat untuk kita pergi jual emas dekat Public Gold dan juga dapat duit. Okay. So tu tadi yang Kak Suzy patah balik yang point Kak Suzy tadi. Bila kita dah nampak berapa jumlah gadaian kita yang mana kita rasa kita boleh tebus balik dalam masa 6 ke setahun, Kak Suzy amat galakkan tuan-puan gadailah emas tersebut. Kenapa gadai? Bukan jual. Okey. Sebab bila tuan-puan gadai, tuan-puan sebenarnya secara tak langsung dapat pinjaman dari gadaian tersebut. Dan impak dia adalah apabila tuan-puan nak tebus balik, harganya lebih murah. Untuk tuan-puan tebus balik berbanding beli baru. Gitu. Jadi kita secara tak langsung kita akan disiplin diri kita. Kita akan teringat, aku ada barang gadaian dekat ni, aku kena tebus dalam masa 6 bulan. Jadi tuan-puan ada duit pergi bayar, ada duit pergi bayar, ada duit pergi bayar supaya tuan-puan dapat balik emas tersebut. Okey, yang ketiga, kenapa gadai? Sebab kemungkinan besar barang yang tuan-puan gadai tu ada sentimental value dengan tuan-puan. Sebagai contoh, tuan-puan beli 1 dinar. Ini adalah 1 dinar pertama tuan-puan. Selama ni tak pernah beli emas. Tiba-tiba lepas tengok video Kak Suzy, berminat nak beli emas. Elok pula dalam tempoh kita pelaburan ni, tuan-puan perlukan duit. Jadi, sentimental value ni emas tersebut dengan diri tuan-puan. Okey, tuan-puan rasa sayang sangat. Tapi sebab perlukan duit sangat, pergi gadai. Okey, bila pergi gadai, maka tuan-puan akan dapat duit. Dan nanti tebus balik, tuan-puan akan dapat emas yang sama. Katakanlah nombor siri dia sangat cantik, 3333. Contoh. Okey? Jadi tuan-puan pun rasa, nombor 33 ni aku suka sangat. Jadi sayang kalau pergi let go. Contoh jadi tuan-puan, bila tuan-puan gadai, tuan-puan dapat duit, guna duit tu, nanti dah ada duit balik, pergi tebus balik, tuan-puan akan dapat emas yang sama, nombor siri yang sama.
Jadi tuan-puan boleh berbangga balik, happy balik sebab tuan-puan dapat balik emas tuan-puan. Dan itulah antara kelebihan kalau tuan-puan pergi gadai emas. Sebab tu kalau tuan-puan tanya Kak Suzy memang suka gadai emas Kak Suzy. Sebab Kak Suzy sayang emas-emas Kak Suzy ni. Kak Suzy sayang, dan ada certain emas Kak Suzy memang ada serial number yang cantik. Sebagai contoh, Kak Suzy ada emas yang serial number 000207. Kenapa 000207? Sebab itu nombor PG code Kak Suzy. Kak Suzy memang minta dengan staff apa tanya, dapat. Jadi kalau Kak Suzy gadai, Kak Suzy akan dapat balik nombor PG code tu. Jadi ada juga serial number Kak Suzy 1111. Jadi Kak Suzy sayang. Jadi Kak Suzy tak nak jual. Kak Suzy masih lagi nak pegang emas tu. Tapi kalau kita gadai dulu. Nanti kita tebus balik. Dapat balik emas. Okey? Orang lain takkan dapat emas tersebut dengan nombor siri tersebut. Ini contoh bagi sesiapa yang suka nombor siri. Ataupun dia ada sentimental value tadi. Oh, inilah emas aku yang pertama ketika membeli dengan Public Gold tempoh hari. Yes. Your memory tetap kekal ada sampai bila-bila. Sebab tu kalau tuan-puan tanya Kak Suzy, emas pertama Kak Suzy tahun 2009 hari tu masih ada lagi hingga hari ini. Design 1 dinar lah. Yang design besar kebanyakan Kak Suzy dah jual. Design 1 dinar. Design 1 dinar dia kecil kan. Jadi okey, Kak Suzy masih boleh milikinya sekarang. Ada lagi sampai hari ini. Tahun 2009 tu tuan-puan. Dah 14 tahun dah. Emas tersebut masih ada dengan kita. So itulah kelebihan emas. Jadi kedua pula, bilakah masa sesuai untuk kita jual? Jual emas. Okey. Jual emas ni biasanya kalau ketika tuan-puan lihat harga dah naik. Okey, tuan-puan dah buat congak-congak pengiraan, tuan-puan dah tahu emas tuan-puan tu untung. Sebab itu kalau kita nak beli emas, kita kena pastikan duit tersebut adalah dari duit lebihan kita, bukan duit untuk kita belanja. Jangan beli sebulan, lepas bulan jual. So tuan-puan bila tengok nak jual, tuan-puan dah tengok harga tu naik yang pertama. Jadi tuan-puan tengok, harga dah naik, tuan-puan buat kiraan, okey, dapat untung sikit. Walaupun dah tolak spread, pastikan kena tolak spread. Jangan kira harga naik tu harga semasa. Tuan-puan kena ingat, kalau tuan-puan jual balik emas, akan ada spread. Spread tu apa? Spread tu adalah perbezaan harga beli dengan harga jual balik. Dia akan ada beza. Kalau emas Public Gold, spread tu berapa? Antara 6% ke 9%. Gitu. Jadi tuan-puan kena tengok. Kalau tuan-puan ni ada emas Public Gold, jadi tuan-puan dah boleh tengok dalam jadual website www.publicgold.com.my. Tuan-puan boleh tengok dalam website. Oh, okey, emas 20 gram berapa jual hari ni. Tengok PG buy. Okey? PG sell tu harga semasa Public Gold jual. PG buy adalah harga semasa untuk Public Gold beli balik. Okey? Jadi tuan-puan tengok yang tu. Jadi tuan-puan dah boleh buat anggaran. Oh, beli hari tu 20 gram 5,600 saja. Oh, sekarang nak jual dah 6,000. Okey. Jadi tuan-puan dah untung RM400 kat situ. Yes, tuan-puan untung. Yelah, kecil. Kecil lah nampak keuntungan. Cuba tuan-puan jual sekilo. Mungkin tuan-puan untung 5,000. Besar. Okey? Sebab itu Kak Suzy selalu cakap, simpan ni buatlah simpanan besar supaya tuan-puan dapat untung besar. Okay. So tadi tuan-puan tengok, okay, harga tinggi sesuai untuk tuan-puan beli. Tuan-puan jual balik. Okay. Yang utama sebelum tuan-puan tengok harga tinggi tu tadi, biasanya kalau kita jual ni adalah untuk kita mencapai, kita dah capai target kita dah capai untuk realisasikan impian kita. Sebagai contoh, Kak Suzy dahulu, Kak Suzy jual, okay, untuk Kak Suzy banner rumah. Jadi walaupun kita beli tu untuk satu tempoh masa, dan impian Kak Suzy masa tu nak buat rumah. Jadi Kak Suzy, Kak Suzy ada jual separuh daripada emas Kak Suzy beli dulu, banner rumah ni. Okey, tetapi ada separuh lagi, ada gadai. Kak Suzy gadai masa tu, dan sebab tu emas tu masih ada lagi sekarang. Jadi tuan-puan boleh gunakan kaedah, katakanlah tuan-puan nak pergi haji atau tuan-puan nak pergi umrah, ataupun memang tuan-puan simpan emas ni untuk bayar katakanlah down payment rumah ke. Contoh tuan-puan nak beli aset baru kan, down payment rumah. Yes, boleh.
Jadi tuan-puan dah tengok, dah buat calculation. Okey, sebab dia amount yang besar. Katakanlah tuan-puan nak buat down payment rumah, contohlah 100,000. Besarnya 100,000. Contohlah 10,000. Okey, 10,000 kalau tuan-puan kira kalkulator, okey, 10,000 bahagi 12 bulan. Kurang-kurang 833 kalau tuan-puan kena bayar sebulan. Ini anggaran kasar saya Okey, jadi tuan-puan rasa macam tuan-puan tak mampu untuk kiraan untuk bayar Arahnu ni kalau 833. Tak apa. Tuan-puan tengok calculation dah untuk emas tersebut tuan-puan nak jual sebab nak dapatkan aset yang lebih besar lagi. Jadi tuan-puan boleh jual. Tak ada masalah. Sebab tuan-puan tukar saja emas tersebut jadi aset yang lebih besar. Apa aset yang lebih besar tu? Yes, nak beli rumah, down payment rumah. Aset yang lebih besar lah. Mungkin nak beli tanah. Something like that. Okay? Ataupun tuan-puan rasa nak memulakan perniagaan. Yang tu hati-hati. Perniagaan tu pastikan perniagaan yang macam mana dan tuan-puan dah buat study. Jangan sebab ikut-ikut orang, orang berniaga, kita berniaga. Lah rugi. Tak nak nanti emas kita terlebur macam tu sahaja. Hilang macam tu sahaja. Okay. Jadi, itu adalah antara kriteria yang tuan-puan perlu ambil tahu untuk tuan-puan gadai ataupun jual emas. Sebelum tuan-puan buat decision gadai atau jual emas, apakah yang pertama dahulu tuan-puan kena buat? Beli emas. Okey, kalau tuan-puan tak beli emas, tuan-puan tak ada emas, macam mana tuan-puan nak gadai ke nak jual? Tak payah sembang pasal gadai, pasal jual kalau tuan-puan tidak memiliki emas, tidak membeli emas. Yang penting sebelum tuan-puan nak gadai ke nak jual emas ni, yang utama sekali tuan-puan kena beli emas dulu. Itu selalu orang tak buat. Duk mikir dah macam mana nak gadai, duk mikir dah macam mana nak jual. Emas pun tak boleh beli lagi. Okey? Jadi yang utama sekarang adalah tuan-puan banyakkan dahulu simpanan tuan-puan. Simpanan emas tuan-puan. Dah dapat tu nanti letak target. Tuan-puan kata nak ada emas 100 gram. Nak ada emas 500 gram. Dari situ nak realisasikan impian. Yes, baru pilih. Nak gadai ke, nak jual ke. Barulah kita boleh sembang pasal gadai ke, pasal jual. Okey? Ini kadang-kadang telefon Kak Suzy tanya pompang. Dah berapa gram beli emas? Oh, belum lagi puan Kak Suzy. Saya baru tengah study. Kadung kita bagai nak rak dah. Argue benda ni. Okey? Rupanya tak beli pun lagi emas. Okey? Okey. Cik Adib, salam Kak Suzy. Ya, Waalaikumsalam. Terbaik ya, terima kasih. Kan? Ya, betul. Kan? Okey? Jadi itulah tuan-puan. Yang penting utama sekali sekarang tuan-puan kena buat simpanan dahulu. Barulah duk cerita pasal gadai ke, nak tebus ke, nak jual ke apa. Okey? Macam mana nak tahu value rantai tu? Kena pi cawangan PG. Pak Men tanya soalan tadi Okey, macam mana nak tahu value? Mana tadi dia cakap dia nak ada rantai, dia nak jual balik. Yes, nak tahu value tu adalah kena pergi cawangan Public Gold. Staff akan check kita punya value. Maksudnya staff akan timbang untuk tengok berapa berat kita dan staff akan tengok ketulinan emas kita tu. Kalau andai kata kita tahu emas kita ni ketulinan 916 dan kita pun dah tahu anggaran berat kita punya emas tu. Jadi sebenarnya tuan-puan boleh lihat di website Public Gold, publicgold.com.my. Tuan-puan boleh lihat dah anggaran harga, bukan anggaran lah, memang paparan harga semasa untuk buyback. Okey, tuan-puan tengok kat mana? Okey, kalau dalam ni tuan-puan layari website publicgold.com.my. Tuan-puan akan tengok bahagian bawah ni. Ada satu kotak dia tulis non-PG Gold Buyback. Kalau hari ni 999 Public Gold akan ambil pada harga 294. Kalau 916 Public Gold akan ambil pada harga 269. Jadi kalau kita tahu contoh rantai kita tu berat dia 10 gram, emas dia 916. Jadi kalau jual ke Public Gold maka tuan akan dapat RM2,690. Jadi itulah anggaran berapa nilai yang tuan dapat. Tapi kena bawa juga rantai tersebut ke Public Gold. Ini kerana ada orang dia rasa emas dia tu 916. Tetapi bila kadang-kadang staff check balik, ketulinan yang dapat adalah lagi rendah, iaitu 750. Jadi tuan-puan macam pelik, kenapa 750? Sebab staff dia akan check sama ada uji dengan asid. Kita akan uji dengan asid yang mana
itulah ketulinan yang memang real. Sebab itu kadang-kadang Tuan Puan nak beli emas, pastikan beli di tempat yang betul. Kedai emas yang betul, yang diyakini. Jangan beli semberono saja, jumpa orang tepi jalan, nak aku ada emas nak jual, kau nak beli tak? Yang tu hati-hati sebab kita takut emas tu disadur. Okey, ataupun emas itu kata ketulinan 916 sedangkan dia bukan 916. Sebab kita tengok pandangan mata kasar ni, kalau kita tengok barang-barang kemas ni, dia rupa lebih kurang je sama. Okey? Okey, jadi macam mana kita nak pastikan? Kena uji dengan asid. Ada asid khas untuk uji ketulinan emas. Jadi nak tak nak, kalau Tuan Puan nak jual ke Public Gold, Tuan Puan kena bawa emas tersebut, nanti Public Gold akan buat pengujian. Malah kalau Tuan Puan uji dekat Public Gold pun, okey, tak mustahil ketulinan emas Tuan Puan tu lebih tinggi daripada yang Tuan Puan sangkakan. Okey, Kak Suzy pernah ada satu kes dahulu Kak Suzy punya pelanggan. Okey, dia duduk dalam kawasan dekat Sabah. Okey, dia pernah telefon Kak Suzy. Dia tanyalah, dia cakap dia ada barang kemas. Ini kira nenek moyang dia dulu. Okey, dia orang ni nak membuat pembahagian faraid. Okey, jadi ni Kak Suzy cerita sebab kalau ini yang pentingnya Tuan Puan pergi tempat yang betul. Okey, dia ada rantai dan rantai tu dia memang ada hantar gambar pada Kak Suzy. Memang Kak Suzy tengok macam warna dia memang tidak sekuning ini. Okey, dia tidak sekuning ini. Ini pun Kak Suzy dah pudar dah sikit sebab selalu pakai Dia kan kalau rantai emas dia kuning cantik kan. Yang tu warna dia memang macam coklat-coklat sikit. So bila dia tunjuk gambar je saja pada Kak Suzy, dia tanya Kak Suzy, agak-agak kalau saya jual rantai ni berapa dapat? Kak Suzy akan bagi jawapan yang sama. Kak Suzy tak boleh buat penilaian berdasarkan tengok gambar sahaja. Tak boleh. Okay, kita kena tengok, lihat dua benda untuk kalau kita jual atau gadai. Iaitu yang pertama, ketulinan dan yang kedua, berat. So, apa yang Kak Suzy bagi tahu dia? Kak Suzy kata kat dia, pergi mana-mana kedai emas di area Sabah sana dekat kawasan rumah dia. Tanya kedai tersebut, berapakah nilai rantai tersebut. Okey, rantai tu panjang sebenarnya. Okey. So dia cakap lah, okey, sebab conversation tu berlaku dalam sebulan 2 bulan juga Okey. So dia kata lah, okey, dia pergi tempat. Masa tu dia test sebab dia kata dia tu macam pedalaman sikit. Kedai emas tak banyak tempat dia, hanya ada satu sahaja. So dia kata dia pergi kedai tu. Okey, kedai tu cakap, oh Kak Suzy, nilai emas ni dalam 2,000 lebih sahaja kedai tu akan ambil. So Kak Suzy masa tu dia dah tunjuk rantai panjang. Kak Suzy macam berfikir juga sebab kalau katakanlah paling busuk pun emas tu 916. Kalau panjang macam tu, sebab dia panjang juga rantai orang lama panjang juga. Kak Suzy rasa tak mustahil, tak mungkin harga tu 2,000. Dan dia pun macam curious juga. So dia tanya Kak Suzy, boleh tak kalau Kak Suzy tolong tengok emas tu? So Kak Suzy kata boleh, dengan syarat dia kena hantar emas tu pada Kak Suzy. Nanti Kak Suzy akan check dengan Public Gold. Sebab bila Kak Suzy suruh dia pergi Public Gold, dia kata dia ni jauh lah, apalah, duduk pedalaman lah. So it's okay, Kak Suzy bantu dia dari segi tu. Jadi nak dijadikan cerita, dia memang post emas tu pada Kak Suzy. Alhamdulillah Kak Suzy terima dengan selamat. Kak Suzy ambil gambar semua apa emas yang Kak Suzy terima. Dan Kak Suzy pergi bawa ke Public Gold. Okay, Kak Suzy bawa Public Gold. Public Gold test, Public Gold uji. Ni emas yang Kak Suzy kata warna dia coklat-coklat Memang tak nampak kuning pun, dia warna coklat. So Public Gold test, Public Gold uji. Tuan Puan nak tahu tak apa miracle-nya? Okay, emas tersebut sebenarnya adalah emas berketulinan 999. Dan Public Gold test, nilai emas tersebut adalah dalam 18,000. So Kak Suzy bagi tahu dia, Puan, emas ni nilai dia 18,000 sebab dia emas 999, bukannya emas 916. Sebab Kak Suzy pun ingat 916. Dia kata, ya ke Kak Suzy? Saya cek kat sini 2,000 lebih je dia nak. Nasib baik tak jual hari tu. Dan saya tanya dia, okey, so ni macam mana? Nak saya pulang balik ke atau you nak jual? Okay, dia kata dia memang nak jual. Dia suruh Kak Suzy jual. So Kak Suzy proceed jual, dapat duit 18,000. Kak Suzy bank in kat dia. So nampak tak kat sini betapa Public Gold ni menjaga credibility-nya. Dia tak tipu pelanggan. Kalau emas tu 999, dia bagi tahu 999. Kalau emas tu 916, dia bagi tahu 916. Jadi sebab itu Kak Suzy nak bagi tahu tuan puan, okay, jangan takut dengan Public Gold.
jangan ragu-ragu kerana kami membuat bisnes secara profesional. Okey, kami tak tipu pelanggan. Yes, terbaik PG. Ya, betul. So, dealer pun Topan kena cari dealer yang diyakini. Kak Suzy boleh je kalau Kak Suzy ni bukan amanah. Kak Suzy cakap, betul lah emas awak ni 2,000 je. 16,000 lagi Kak Suzy ambil. Tetapi Kak Suzy tak ada niat macam tu. Tak. Kak Suzy menjalankan bisnes, itu hak orang. Jadi Kak Suzy bagi tahu jumlah dia 18,000. Nah, ambil. Okey? So Kak Suzy dah ada part Kak Suzy. Ada dapat komisen Kak Suzy dah. Cukup. Okey? Alhamdulillah. So sebab tu niat Kak Suzy untuk membantu orang ramai di luar sana supaya dielakkan dari ditipu oleh peniaga-peniaga emas di luar sana. Sebab itu tuan-puan, kalau nak beli emas, pastikan beli di platform yang betul. Kerana ianya akan memberi kemudahan kepada tuan-puan ketika nak gadai dan juga ketika nak jual nanti. Kalau tuan-puan beli di platform yang salah, tuan-puan dapat emas yang ditipu, tuan-puan akan rugi dekat sini nanti. Contoh, beli rantai. Tuan-puan ingat tuan-puan beli rantai 916. Lalah rupanya 750. 18 karat je. Bukannya 22 karat. Jauh beza tu 18 dengan 22 karat. Rugi kita. Padahal masa kita beli, kita bayar harga 916. Okey? Sebab itu tuan-puan kena beli di tempat yang betul. Sama juga nanti nak jual balik. Okey, nak gadai tuan-puan dah tengok, kenapa emas aku dah jadi ketulinan dia rendah? Sebab bila ketulinan rendah, tuan-puan akan dapat sikit lah pinjaman sebab ketulinan rendah. Sama juga tuan-puan nak jual nanti. Tuan-puan ingat tuan-puan beli emas 916, bila nak jual dia cek 750 je. Tuan-puan akan dapat duit kecil lagi. Public Gold kalau dia test, dia tak ada uji satu tempat je. Tak, dia akan uji ada beberapa tempat. Dia bukan uji satu je. Sebab tu tuan-puan tak boleh nak tipu. So, tuan-puan kena yakin dengan Public Gold. Public Gold pun takkan menipu pelanggan dia. Contoh tadi, Kak Suzy facing tadi. Kak Suzy menghadapinya. Jadi Kak Suzy nampak contoh yang depan mata. Dan sebenarnya emas tu pun, Kak Suzy dah tanya Public Gold. Kak Suzy pergi tanya juga tempat lain, kedai emas yang ada dekat Bangi ni. Saja nak test. Okey? Ada tempat tu dia cakap emas 916. Ada juga satu tempat tu dia kata emas 999. Okey. Tetapi nilai dia tu rendah lagi daripada 18,000 yang ditawarkan oleh Public Gold. Jadi Kak Suzy tengok Public Gold tinggi, kita jual kat Public Gold lah. Kan Kak Suzy selalu cakap dengan tuan-puan, kalau nak jual emas, kita sekurang-kurangnya pergi berapa tempat? 3 jari dah keluar. Okey, 3 tempat tuan-puan pergi tanya 3 tempat. Berlainan kedai, berlainan syarikat. Okey, supaya tuan-puan boleh tengok, boleh nilai kat mana yang mana bagi tuan-puan harga paling tinggi untuk jual balik. Ini kalau tuan-puan decide nak jual balik emas tuan-puan. Pergi sekurang-kurangnya 3 tempat, cari. Salah satunya harus pergi ke Public Gold. Supaya tuan-puan boleh dapat comparison harga yang mana paling tinggi. So, dari yang 3 ni, tuan-puan akan tengok mana yang tawarkan paling tinggi, pergi jual dekat situ. Jadi, tuan-puan, untung. Jangan bagi kedai tu untung. Tuan-puan yang untung. Sebab tuan-puan yang memiliki emas tersebut. Gitu. So, senang je kan? Kalau tuan-puan faham ilmu emas ni. Dia tak mudah pun. Kita tak kona-kona. Dan tuan-puan kalau nak gadai, nak jual, yang utamanya adalah emas tersebut kena ada dengan tuan-puan. Kalau tuan-puan tengok sekadar ada dalam sistem, nampak nombor, di syarikat-syarikat lain lah, tuan-puan tak boleh nak menggunakan kaedah teknik gadaian ni. Okey? Jual. Tuan-puan tak nak kena jual tu dari sistem tu. Okey? Tak boleh nak pergi test 3 kedai. Tak boleh. Ini untuk emas fizikal. Sebab itu selalu Kak Suzy cakap, beli emas, pastikan dapat emas fizikal. Supaya hak mutlak emas tersebut berada di tangan tuan-puan. Kekayaan tuan-puan berada pada diri tuan-puan, bukan pada pihak lain. Dan tuan-puan pun kena beli di tempat yang diyakini betul pasti akan dapat emas fizikal. Bukan hanya dapat nombor, lepas tu diganda-ganda lagi. Contoh, nampak dalam sistem, wow, banyaknya emas aku 100 gram. Tapi 1 gram pun tak boleh nak keluarkan. Kena tunggu tarikh matang lah, kena tunggu 30-40 hari lah. Sebab sebenarnya tak ada pun emas tu. Tuan-puan kena telentong ke? Okay? Jadi tuan-puan, sebab tu
Kalau Tuan Puan lihat kalau di Public Gold, kenapa Kak Susi selalu promote Public Gold? Sebab Public Gold ni tak pernah tipu pelanggan dia. Public Gold, mana-mana pelanggan yang membeli emas dengan Public Gold pasti akan dapat emasnya. Kita tidak menjanjikan hanya dapat nombor, tak. Okay, walaupun Tuan Puan simpan dalam akaun Gap. Hari tu Kak Susi ada upload dalam Kak Susi punya TikTok. Okay, nampak? Tuan Puan walaupun simpan dalam akaun Gap, Tuan Puan boleh buat transaksi semua. Semalam tak silap Kak Susi cerita Tuan Puan boleh buat transaksi semua. Beli, jual, gadai, dapat emas fizikal. Semua boleh. Sebab mission Public Gold, pembelian emas di Public Gold senang je. Bayar, dapat emas. Tuan Puan bayar je, Tuan Puan akan dapat emas. Bayar je dapat emas. Simple. Okay? Public Gold pun tak nak pegang emas orang. Dia tak nak hold. Sebab kita bukan menjalankan pelaburan Public Gold yang kontrol pelaburan. Tak. Pelaburan Tuan Puan dengan emas adalah dikontrol oleh Tuan Puan sendiri, bukan Public Gold. Public Gold hanya tempat untuk kita membeli emas, menjual balik emas, buat gadaian emas. Yes. Tempoh pelaburan kita, semua tu tertakluk pada diri kita. Sebab itu, kalau Tuan Puan tadi ada emas fizikal, Tuan Puan nak gadai, sebenarnya within period, katakanlah Tuan Puan ni contohlah, Tuan Puan 5 tahun lagi nak kahwin. Tuan Puan dah standby ni nak beli emas ni sekarang. Tiba-tiba mungkin lepas 2 tahun, Tuan Puan ada emergency. Tuan Puan nak pakai duit. Sedangkan emas yang Tuan Puan simpan ni, Tuan Puan nak kahwin ni, 5 tahun, plan kan? Okey? Tahun kedua, Tuan Puan rasa, alamak, nak pakai duit lah. Contoh, mungkin tayar kereta kena tukar, 4-4. Nak beli tayar baru kurang lebih harga 1,500. Tuan Puan ada 2 dinar. Yes, Tuan Puan boleh pergi gadai 2 dinar Tuan Puan. Okey? 2 dinar, gadai dulu sementara. Dapat duit, tukar tayar kereta, tukar baru semua. Within 6 bulan, Tuan Puan boleh tebus balik emas itu. Lepas tu, dah settle 6 bulan, Tuan Puan tebus balik. Tuan Puan boleh sambung balik pelaburan Tuan Puan untuk kahwin 5 tahun lagi. Nampak? Emas yang sama. Itulah kelebihan emas. Itulah kegunaan emas. Tengah-tengah jalan, Tuan Puan buat pelaburan, Tuan Puan boleh guna kejap duit tu. Okay? Kalau Tuan Puan katakanlah contoh Tuan Puan buat pelaburan pelaburan lain Tuan Puan ada rumah pun, Tuan Puan tak boleh nak tengah-tengah jalan sekejap dapat duit sekejap tu pergi tebus. Tak boleh. Emas ni nak gadai cepat, nak tebus balik pun cepat. Pada masa yang sama Tuan Puan boleh settlekan. Maksudnya kalau Tuan Puan nak gadai, Tuan Puan ada emas, bawa pergi gadai, dalam masa sejam Tuan Puan boleh dapat duit. Nanti Tuan Puan nak tebus balik, Tuan Puan dah ada duit, nak gadai balik, nak tebus balik emas tu, Tuan Puan bawa duit, pergi tempat tu, Tuan Puan nak tebus balik emas, tak sampai sejam, settle juga. Tuan Puan boleh dapat emas Tuan Puan balik. Settle. Within 5 tahun Tuan Puan nak kahwin tu tadi, katakanlah 4-5 kali masuk tempat Ar-Rahnu untuk Tuan Puan gadai. Okey? Salah ke? Nanti kahwin jadi harga rendah ke? Jawapannya tak. Nilai emas Tuan Puan akan terus kekal bernilai ikut harga semasa next 5 years. Walaupun tengah-tengah jalan Tuan Puan dah gadai. Itu kelebihan emas. Sebab itu Kak Susi amat menggalakkan Tuan Puan simpanlah emas, simpanlah emas, simpanlah emas. Dan bila Tuan Puan gadai ni, sebenarnya Tuan Puan akan ada satu sikap bertanggungjawab dengan emas Tuan Puan. Ingat bila Tuan Puan gadai, nak tak nak Tuan Puan akan tebus balik. Tuan Puan tak akan biarkan dia sampai terlelong. Sayanglah, kan tadi Kak Susi cerita, emas tu ada sentimental value dengan kita. Jadi, within 6 months ataupun ke setahun, Tuan Puan akan usaha untuk tebus balik emas itu. Okay? Kenapa Kak Susi selalu sebut 6 bulan ke setahun? Okey, itu adalah tempoh untuk Tuan Puan sesuai untuk gadaian. Sebab tu kalau Tuan Puan gadaian, Tuan Puan ada duit lebih, bayar lebih untuk pendekkan lagi gadaian Tuan Puan, supaya Tuan Puan boleh tebus barang tu cepat. Bila Tuan Puan tebus, ada sedikit kos upah. Kos upah tu tergantung kepada berapa Tuan Puan buat pinjaman, berapa nilai marhum dia. Okey, tu nanti cerita lain. Kita kena cerita pasal Ar-Rahnu dulu. Okey. So, situ sebenarnya sangat berbaloi. Walaupun pertengahan jalan tu Tuan Puan dalam pelaburan, nak kahwin 5 tahun, Tuan Puan pergi gadai kejap, tebus balik, walaupun kena bayar kos upah sekejap, masih lagi berbaloi. Kerana Tuan Puan boleh continue Tuan Puan punya pelaburan, simpanan untuk Tuan Puan kahwin nanti. Sebab itu Kak Susi pesan, Tuan Puan tengah bujang, ada duit, ada gaji, tengah kerja sekarang, tiap-tiap bulan dapat gaji, nanti ni hujung tahun dapat bonus.
ataupun ada buat bisnes kecil-kecilan, dapat duit insentif ataupun duit untung perniagaan, simpan tukar jadi emas. Okey? Kerana inilah kekayaan aset tuan-puan yang sedang tuan-puan bina. Tuan-puan masa beli, tuan-puan tak sedar. Cuba tengok setahun, cuba tengok 2 tahun, barulah tuan-puan tengok, buka balik. Banyaknya emas aku. Alamak Kak Suzy, emas saya dah ada 105 gram lah. Ni kena bayar zakat ke? Dah gelabak cerita pasal zakat pula. Itu Kak Suzy ada cerita pasal zakat kan? Tengok balik video lama Kak Suzy. Boleh tengok dekat video channel Kak Suzy. Okey. Kak Suzy banyak upload siri-siri Kak Suzy live dengan tuan-puan ni, mengikut tajuk-tajuk dia. Supaya tuan-puan boleh belajar, belajar. Okey. Peminat kucing rosak, jom hiburkan hati kat TikTok saya. Kucing rosak, okey. Okey, macam-macam kucing pun ada rosak. Okey. Jadi tuan-puan, itulah sedikit perkongsian berkenaan dengan Arahnu ataupun nak jual. Kak Suzy harap tuan-puan dapat sedikit ilmu pasal ni. Yang penting sekarang tuan-puan kena banyakkan simpanan emas tuan-puan. Emas fizikal, bukannya emas nombor. Okey? Kalau kita tak nak emas nombor tu, kita tak main lah. Okey, takut kita kena tipu. Jadi sekarang banyakkan simpanan emas fizikal kita. Simpanlah sekurang-kurangnya 1 gram 1 bulan. Itu kalau tuan-puan mampu. Kalau tuan-puan rasa lebih, simpanan lebih. Kerana simpanan emas ni adalah untuk diri tuan-puan, bukan untuk Kak Suzy. InsyaAllah kekayaan tuan-puan terkumpul dengan emas dan tuan-puan akan happy, gembira, senyum lebar sampai telinga. Sebab ada emas banyak. Tak payah nak bagi tahu orang, tak payah nak war-warkan, tak payah nak buat konten. Semua emas kita. Nah Kak Suzy, saya ada 5 kilo emas. Tak payah nak buat konten, tak payah nak bagi tahu orang. Okey? Cukuplah tuan-puan sekadar yang tahu. Tuan-puan tahu emas ada banyak. Tuan-puan tahu nilai kekayaan tuan-puan banyak. Dan duit tuan-puan pun banyak. Ingat ada emas, garanti ada duit. Ni kes yang ada duit ni. Belum tentu ada emas. Pompang-pompang dengar pasal emas, cerita pasal emas, 1 gram pun tak pernah beli lagi. Jadi tuan-puan, Kak Suzy amat galakkan tuan-puan belilah emas sekarang. Kerana emas ni adalah salah satu aset pelaburan yang menguntungkan untuk jangka masa panjang. Jangan lengah-lengahkan lagi. Harga emas, yes, memang sentiasa mahal. Yang penting tuan-puan berjaya selamatkan duit tuan-puan dahulu sebelum tuan-puan terbelanja habis. Minggu ni nak cuti panjang kan? Christmas. Dah gaji kan? Siapa dah gaji? Kak Suzy pun dah gaji. Okey? Dah gaji ni, okey, sebelum bercuti panjang ni, simpan dahulu, belanja kemudian. Jangan nanti tak apa, balik belanja, balik cuti nanti baru simpan. Confirm duit dah tak ada. Elok-elok nak simpan RM550 pun belum tentu lagi tinggal baki. Jadi tuan-puan, dengarlah sedikit nasihat Kak Suzy ni. Kalau tuan-puan ikut, kelebihannya adalah untuk diri tuan-puan. Okey? Kak Suzy hanya sampaikan. Kak Suzy dah buat untuk diri Kak Suzy. Kak Suzy dah ada simpanan Kak Suzy. Jadi tuan-puan pula bagaimana? Okey? Ayo, bagi sesiapa yang macam, Kak Suzy saya baru dengar ni pertama kali. Macam mana saya nak mulakan simpanan emas saya? Okey, hubungi Kak Suzy. Tengok dekat bio link Kak Suzy, ada nombor kontak. Mesej Kak Suzy terus sekarang. Okey? Bagi tahu Kak Suzy, saya berminat nak beli emas 1 dinar. 1,400 je. Okey? Bonus 20,000. Tapi malulah kalau beli 1 dinar, bonus 20,000. Okey? Kurang-kurang beli 10,000 emas. Ya? 50% dari bonus beli emas. Dengar nasihat Kak Suzy. Okey? Tuan-puan tengok 10 tahun lagi, bonus tuan-puan 2023 ni ada lagi. 10 tahun nanti, 2033. Okey? Tuan-puan boleh tengok bonus 2023 ada lagi. Yang syarat tuan-puan kena tukar jadi emas. Jangan tinggalkan dengan duit. Kalau tinggalkan dengan duit tu memang habis lah. Tak tahu mana hilang mana. Tak dapat dikesan. Jejak kasih pun tak jumpa. Okey? Okey. Jadi tuan-puan, itu saja. Dan nak masuk maghrib. Kita jumpa lagi. InsyaAllah malam ni Kak Suzy akan live lagi dalam pukul 11. InsyaAllah. Jumpa lagi malam ni. Bye. Kalau yang mandu, hati-hati mandu. Okey? Nak kontak Kak Suzy, tengok bio link Kak Suzy. Itu saja. Okey, bye.